Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita sekali lagi merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah masih sayangkan kita dari kumpulan yang ramainya. Maka sebahagian kecil ini sahaja yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah kita mempertahankan kesyukuran kita. Kerana bila-bila masa sahaja kebaikan ini akan lari daripada kita dan menyebabkan kita tidak menjadi golongan yang bertuah. Jadi sebab itulah kita diarah oleh Islam supaya setiap masa dan ketika apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, hendaklah kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi sesungguhnya jika kamu mensyukuri nikmat yang aku kurniakan kepada kamu, di azidannakum, aku akan tambah lagi nikmat yang banyak yang kepada kamu. Di antara kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala makna kita menghargai segala pemberian Allah kepada kita. Allah Ta'ala beri kita sihat, kita kena hargai. Ramai di kalangan orang kita yang sihat tapi dia buat tak tahu begitu je. Ingat, orang ni tak lama lagi Allah Ta'ala datang kesakitan kepada dia. Allah Ta'ala datangkan keserabutan kepada dia. Allah Ta'ala datang apa-apa yang mengecewakan dia. Jadi pada waktu tu baru dia nak syukur. Boleh. Syukur, memang kena syukurlah pada waktu tu. Sabar pun kena juga. Tapi ujian Allah Ta'ala. Macam contoh orang kena COVID lah. Orang kena COVID, apabila kena COVID paling tidak 14 hari dia duduk dalam rumah. Mana nak keluar tidak, nak keluar tak boleh duduk situ. Maknanya apa? Makna sebelum Allah Ta'ala datang ujian kepada kita, kita kena menjadi orang yang ingat kepada Allah Ta'ala supaya ujian yang nak didatangkan kepada kita ni tidak didatangkan oleh Allah Ta'ala. Yang saya kasihi pengurusi surau dan seluruh jawatan kuasa yang saya hormati, ahli-ahli jemaah, kekanda saya Imam, adinda saya Bilal, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menonton live Facebook saya pada pagi ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ruang dan peluang keemasan yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Andai kata tahun ini merupakan tahun yang terakhir kita, maka kita harap kepada Allah Ta'ala dengan amal kebaikan dan ibadah yang kita lakukan ini melayakkan kita dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Kerana itulah merupakan impian semua orang. Orang baik pun mengimpikan nak masuk syurga. Orang jahat lagi-lagilah mengimpikan nak masuk syurga. Namun Allah Ta'ala kata, aku beri kepada orang-orang yang tertentu sahaja syurga. Oleh itu pada pagi ini saya akan membaca satu ayat surah Al-Baqarah. Ayat yang ke-123, satu yang ke-33. Allah Ta'ala berfirman, sabiku ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kenapa dalam ayat ini Allah Ta'ala guna perkataan berlomba-lomba? Maknanya memohon keampunan ni jangan jadi lembek, letih, lesu gitu. Tak apalah, esoklah nanti kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tak apalah, nanti minggu depan lah. Tak apalah, nanti tunggu hari Jumaat lah. Tak apalah, nanti bulan depan. Jangan. Allah Ta'ala kata, mu kena berlomba-lomba. Mana kejar mengejar. Supaya keampunan ini perlu dilakukan oleh kamu pada setiap masa dan ketika. Kenapa? Kerana aku nak beri syurga kepadamu. Tapi di saat dan ketika kamu dimatikan, dosa kamu ada, Tuhan kata, aku tak boleh bagi syurga kepadamu. Walaupun mu layak dimasukkan ke dalam syurga, tapi mu kena bersih dulu. Kekotoran yang ada padamu, mana tempat bersih dia? Ngaku. Allah Ta'ala masuk dulu dan ngaku. Selama mana? Selama dosa yang kita lakukan.
Kalau dosa yang kita lakukan mengikut kiraan Allah Ta'ala sebulan, maka sebulan duduk dalam neraka. Kalau dosa yang kita lakukan itu kiraan Allah Ta'ala sehari duduk dalam neraka. Sehari pun padahlah Cikgu Aizan, Ustaz Jan, sehari akhirat ni bukan sehari dunia. Sehari akhirat ni menyamai lebih kurang 1000 tahun dunia. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Nak ceritanya lama. Oh, gelepar lah pada waktu tu. Gelepar. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala nak supaya mana-mana orang yang mengaku dia Islam kepada Allah Ta'ala, dan mana-mana orang yang Allah Ta'ala bekalkan satu alat yang amat bermakna, yang dinamakan dengan akal. Akal ni Allah Ta'ala beri belaka kepada siapa-siapa pun di kalangan manusia, untuk mereka itu memikirkan mana satu yang mereka nak, baik ataupun buruk. Kalau mereka nak baik, makna syurga, mu kena lakukan apa-apa yang mengundang kamu ke syurga Allah Ta'ala. Antaranya ialah kamu kena memperbanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala. Bukan kata orang masuk syurga ni orang tak pernah buat dosa. Mana ada begitu. Tak jumpa dalam dunia ni kita kelihatan orang ni tak pernah buat dosa kepada Allah Ta'ala. Tak. Orang yang melayakkan diri dia masuk syurga, orang yang berdosa kemudian dia bertaubat. Berdosa dia bertaubat. Pada waktu saat Allah Ta'ala mati, pada waktu dia sempat bertaubat, maka seolah-olah dia tidak berdosa. Jadi Allah Ta'ala kata, hendaklah kamu berlomba-lomba memohon keampunan kepada Tuhan kamu. Satu. Lepas itu Allah Ta'ala kata pula yang kedua, wa jannatin, dan hendaklah kamu berlomba-lomba untuk mendapatkan syurga. Apabila sebut kata nak dapat syurga, Allah Ta'ala pun cerita gambaran keseronokan dan kesukaan, supaya bila sebut kata syurga kita berasa Allah seronoknya aku, sukanya aku, gembiranya aku. Macam kita apabila diberi tawaran berkahwin dengan orang perempuan kan. Oh, katakanlah pagi-pagi ni pengurusi kata ada ni lebihan perempuan 5 orang ni. Katakanlah ada 5 orang perempuan ni duk tunggu nak cari tok lelaki. Jadi kita nak pilih 5 orang daripada ahli jemaah kita yang sesuai untuk kita jadikan tok lelaki kepada 5 orang ni. Saya rasa Ustaz Jak dulu mula-mula akak tangi. Pengurusi kata Ustaz Jak tak layak. Tak layak Ustaz Jak. Seorang pun tak boleh nak pergi sangat. Dia dulu. Kenapa? Sebab apa? Sebab sebut kata orang perempuan ni, tak ada seorang pun tak tahu erti keseronokan, erti kesedapan, erti kesukaan. Jadi kita tahu orang perempuan ni seronok. Sebab itu dalam syurga dia banyak menyebut tentang bidadari. Banyak menyebut tentang bidadari. Dia tahu dah manusia dengan orang perempuan ni tak boleh dipisahkan, ibarat kuku dengan mana istrinya. Begitulah kita. Allah Ta'ala gambarkan kepada kamu, hei manusia, masuk dulu ke dalam syurga. Bila kamu berada dalam syurga, segala nikmat-nikmat syurga akan kuberikan semuanya kepada kamu. Tetapi aku nak kamu memburu syurga itu. Adalah kamu berlomba-lomba untuk mendapatkan syurga. Allah Ta'ala gambarkan luasnya syurga ini. Arduhas samawati wal ardu. Luasnya syurga ini seperti mana luasnya bumi, seperti mana luasnya langit. Ada tu. Pernahkah tidak kita raung bumi ini? Luas mana? Mana tidak betul-betul pengurus hidup raung kawasan Kuartus. Jalan duta je. Pergi blok G, siapa blok A, duk main pusing kat tulah je. Sedangkan dunia ni luas. Dunia ini luas, langitnya luas. Allah Ta'ala kata, aku nak beri syurga kepada kamu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kita tinggal di kuartus-kuartus ni. Blok A, B, C, D pun tak nak mari surga dah. Kenapa? Seronok, luas. Orang tinggal di kuartus sebelah ni sempit sikit daripada kuartus atas kan. Tak mari surga dah. Kenapa? Sebab penginapan kita ni, ya Allah Rabbi, kalau dibanding dengan orang yang tinggal di rumah mewah, jauh rumah kita walaupun tak mewah, luas. Kita nak kepada kediaman yang selesa dan luas. Allah Ta'ala kata, tu tak selesa lagi. Itu tak selesa lagi, yang selesanya syurga. Syurga ni apabila aku beri kepada kamu, dia bersifat kekal. Khalidina fiha abada.
bila seorang itu dimasukkan ke dalam syurga, Allah Ta'ala akan kekal dia selama-lamanya. Yang kedua orang kafir. Orang kafir aku masuk dia dalam neraka. Bila masuk dia dalam neraka, khalidina fiha abada juga. Kekallah orang kafir di dalam neraka selama-lamanya. Ada di kalangan orang yang ketiga, iaitu orang Islam yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masuk dia juga ke dalam neraka. Tetapi neraka yang mereka diami itu adalah bersifat sementara. Kenapa? Sebab sifat orang Islam ini, sifat dia syurga. Tapi oleh kerana di waktu itu tak layak lagi dia masuk syurga, oleh kerana dia menanggung dosa, maka dosa ini perlu dihapuskan. Cara nak hapuskan di akhirat nanti ialah dibakar dari neraka. Adapun dalam dunia, cara untuk menghapuskan dosa ialah bertaubat. Allah mudahnya. Mudahnya pengusi semua dosa yang kita lakukan, angkat tangan, ya Allah. Aku buat dosa kepadamu banyaknya dosaku, ya Allah. Aku menyesal di atas perbuatan itu, ya Allah. Aku pohonmu, ampunlah dosaku. Berilah kekuatan kepada aku untuk aku berubah dan menjadi hamba-Mu yang terbaik. Allah ampun semua dosa kita. Tapi dengan syarat, walaupun Allah Ta'ala ampun, kita kena ingat, dosa itu jangan berkait dengan manusia. Kalau dosa berkait dengan manusia, Allah Ta'ala tak ampun juga, kecuali kita kena minta dulu dengan Tuhan ampunnya dosa itu. Kalau kita buat dosa dengan si Mamat, kita kena minta maaf dulu dengan si Mamat. Bila si Mamat memberikan maafan, beres. Mana taubat yang kita lakukan itu Allah Ta'ala terima secara automatik. Andai kata dosa berkait dengan manusia melibatkan barang, kita ambil barang dia, kita kena hantarlah. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kalau kita perhati di akhir-akhir ini, agaknya payah kita nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, sebab dosa yang dilakukan oleh kita banyak dosa berkait dengan manusia. Dosa yang kita lakukan kebanyakan berkait dengan manusia. Jangan buat dosa yang berkait antara kita dengan Allah Ta'ala. Dosa tak semayang, kita tak semayang, tu dosa antara kita dengan Allah Ta'ala. Dosa tak pakai kain tudung, itu dosa antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila sampai kepada peringkat dosa menyebarkan fitnah, beres. Bila menyebarkan fitnah, dia melibatkan orang. Jadi selama mana orang yang kita sebar fitnah, selama tu kena nak minta maaf mana? Benda ni apabila di viral, kita nak tarik balik tu macam mana? Jadi sebab itulah, orang-orang yang beriman dia kena beza dengan golongan munafik. Golongan munafik ni orang Islam juga dia. Tapi biar kita orang beriman ni terbeza dengan dia. Mana dia? Orang beriman apabila dia dapat satu-satu berita, dia hul setakat dia dulu. Dia buat kajian, dia siasat berita ni datang daripada mana. Kalau menimbulkan keraguan dia delete. Tak perlu dia kongsi dengan siapa-siapa. Sebab apa? Kalau kongsi dengan siapa-siapa, barangkali orang sebelah pula akan menyebarkan. Mana paling tidak, syubhat akan berlaku pada kita. Jadi sebab itu, sekarang ni suka menyebarkan berita-berita begini, ustaz nombor satunya. Ustaz ni, orang yang bergelar ustaz ni, berita tak sahih pun sebar dah. Lepas tu orang kata tak jadi, tak jadi. Ada dia minta maaf. Tak minta maaf. Kalau tak jadi pakai sengih-sengih, garu-garu, makan perut atas pokok. Lepas tu, sebaran kita, sebaran berita tu sudah sampai ke tangan masing-masing. Orang ni pula sebar. Jadi ini bahaya. Jadi sebab itu, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ingat apabila kita memikirkan untuk memasuki syurga Allah Ta'ala, dan walaupun bunyi Allah Ta'ala sebut mudahnya nak masuk syurga, mudah, memang bunyi mudah, tetapi nak sampai kepada peringkat betul-betul kita menjadi ahli syurga itu memang payah. Sebab itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala kata apa? U'iddat lil muttaqin, aku sediakan syurga itu kepada orang yang bertakwa. Aku beri syurga ni kepada orang yang takut saja kepada aku. Jadi apabila sebut kata orang yang takut kepada kita, maka akan terbeza selalu antara kita dengan kita yang lain. Beza dah. Mana dia orang yang takut? Nanti sebentar lagi saya akan terang satu persatu ciri orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya.
Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat yang ke-63. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina. Itulah dia syurga. Allah Ta'ala sebut, itulah dia syurga-syurga. Jannat, mana syurga? Allati nurithu min ibadina. Allah Ta'ala kata kami wariskan dia. Kami mempusakakan dia syurga ini kepada hamba-hamba kami. Hamba kami yang bagaimana hamba ni? Man kana taqiyya, hamba kami yang menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah pengurusi, kadang-kadang kita sebut hamba Allah Ta'ala belaka. Hamba Tuhan, semaya benda. Hamba Tuhan juga. Tapi belajar tak? Saya hamba Allah tapi masjid tak datang, surah tak datang. Hamba apa dia lagu tu? Dia hamba ni maksudnya qoli. Orang yang mengikut arahan ketua dia. Ataupun orang yang mengikut arahan pengulu dia. Apa saja yang pengulu dia arah dia buat. Baru hamba. Jadi kalau kita tak boleh mengikut arahan ketua. Arahan apa namanya Rabbul Khaliq. Tuhan pencipta. Mana boleh digelarkan sebagai hamba. Cuma nak sebut. Bolehlah sebut. Tetapi kita kena faham. Sebutan itu tak boleh diguna kepada sebarangan orang. Perkataan hamba ini digunakan kepada orang yang berbakti kepada Allah Ta'ala sahaja. Siapa dia? Iaitu orang-orang yang bertakwa. Lalu diperincikan bagaimana ciri orang yang bertakwa. Allah Ta'ala sebut apa namanya ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Ta'ala kata Al-Quran yang diturunkan ini memberi petunjuk kepada siapa? Lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Mana Quran yang dibaca ini memberi guna, memberi manfaat, memberi faedah kepada orang yang bertakwa saja. Orang yang tidak bertakwa dia baca Quran, tapi Quran tidak memberi apa-apa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala dia tengok Quran, tengok saja-saja. Orang yang tidak bertakwa dia dengar orang baca Quran, dengar semata-mata dengar, tidak memberi apa-apa dan tidak menyentuh apa-apa perasaan. Bahkan Quran ini diguna pakai oleh dia apabila dia berdepan dengan masalah, masuk atu ataupun ada kesakitan. Setelah mana usaha dilakukan oleh dia tidak menemui hasilnya, maka orang pun nasihat, tolonglah baca-baca Yasin, panggil-panggil tu imam, panggil orang-orang surah baca Yasin. Maka pada waktu tu baru terlintas di fikiran dia nak baca Quran. Mana apa? Mana Quran ni diletak di peringkat penghujung. Setelah mana usaha dan ikhtiar lain telah dilakukan dulu. Maknanya teruknya kita. Sedangkan Allah Ta'ala menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil alamin. Dan tidaklah kami menurunkan Quran ini kecuali dia menjadi penawar. Dia menjadi penawar, dia menjadi rawatan, dia menjadi penyembuh kepada mana-mana orang yang sakit. Wa rahmatul lil alamin, dan Quran ini menjadi rahmat kepada seluruh alam. Sepatutnya begitu, tapi kita tak. Oleh kerana apa? Oleh kerana kita tidak termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Baik, ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut, bagaimana kamu nak kenali orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala? Mudah-mudahan insya-Allah pada pagi ini kita dapat membezakan, ya Allah, aku ni bukan lagi. Aku ingat aku ni orang yang bertakwa dah. Rupanya tak lagi. Baik, ayat yang ketiga Allah Ta'ala sebut, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ana ciri orang yang bertakwa yang pertama, iaitu mana-mana orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib mana dia? Azab kubur. Perkara gaib kita hanya mendengar aja berita. Tapi pernah ke tidak kita tahu secara langsungnya daripada orang mati balik cerita, ya Allah, ayah kena seksanya Tuhan, tolonglah banyak baca Quran, tolonglah banyak doa. Ada? Tak ada seorang habuk. Orang mati tiada seorang habuk pun balik cerita kepada orang hidup dia kena seksa. Dan saya bulan 12 2020 sampai hari ni duk mai atas kubur setiap hari. Every day saya pergi kubur. Waktu malam, waktu senja, waktu hujan, waktu gelap,
Pernah satu malam tu sampai jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Ya Allah Rabbi, doa atas kubur. Tapi bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan, kenapa? Kerana berlaku kematian. Orang ini bila mati, dia kata nak tanam jam 6 petang. Saya kata boleh, tapi jangan malam. Sebab malam ni dia banyak menyusahkan kita orang. Nak kena buka spotlight lagi, nak kena buka pintu pagar lagi. Banyak benda-benda yang menyulitkan. Oh, dia kata okey. Okey tak selesai. So dah maghrib kita tanya, jam apa? Dia kata sebelum isyak. Beres, tunggu. Last sekali semayang tarawih atas kubur saya. Sebab nak pergi ke surau, nak pergi ke masjid, takut jenazah sampai. Dia tunggu kita pula. Jadi nanti reputasi kita jatuh. Tunggu semayang atas kubur tu, sebelah tu semayang lah tarawih. So dah semayang tarawih. Tak siapa lagi. Tak siapa lagi. Lepas tu telefon, dia kata dekat dah. Oi Kelantan. Tak siapa lagi. Jam 2, tak siapa lagi. Jam 4 tu, mana jam 3 sampai di kubur. Jam 4 baru tutup spotlight sama, balik. Puak dia pukul 3 tu balik. Dah kita nak boleh balik tu. Nak kena simpan cok betul lagi, cok borong lagi, cok tu, cok ni. Pukul 4 pagi. Tuan-tuan sekalian, besok baru kita tanya apa cerita sebenarnya siapa jam 4 pagi. Janjinya ni betul. Seksa sangat kepada mayat. Sebab mu duk nipu dia. Mu nak tanam cepatnya mayat. Tetapi mu tidak sedari mu menyusahkan banyak orang. Baiklah mu beritahu awal-awal. Rupa-rupanya keluarga hak mati ni bakar kedekut. Jenazah ini mati di Kajang. Sepatutnya ke bumi di sana lah. Tapi dia tak nak pergi pada sana, dia nak ke sini. Bila nak ke sini, dia nak cari van jenazah yang free. Allahu Akbar. Nak cari van jenazah yang free. Cari yang tu tak boleh, yang ni tak boleh. Dan tu siapa dia nak buat kerja tengah-tengah malam? NGO ada, tapi malah juga dia sebab dia manusia kan. Jadi akhirnya kena bayar juga. Pindah mayat tu ke hospital Sungai Buloh. Hospital Selayang. Kerana katanya member dia di Selayang tu nak urus. Sampai di Selayang, member pun tak muncul-muncul. Ya Allah Rabbi. Mana cerita ni esok baru tahu. Jadi apa dia nak cerita kepada kita? Mana tidak ada langsung ciri orang yang takwa. Kalau orang yang bertakwa, dia tidak akan usaha untuk menyusah dan menyulitkan orang. Dah kita nak minta tolong orang. Bila kita nak minta tolong orang, kita kena ikut dia lah. Lama lagi minta tolong. Lepas tu saya beritahu kepada dia, pada waktu tu lah, saya balik dah. Ni cerita daripada member saya. Saya pukul 12 balik dah. Saya kata, Haji berilah sikit duit kepada kaki tangan saya tu. Saya yang ke dia je. Tak apa Ustaz. Berapa nak kena bagi? Tidak ada penetapan. Terpulang kepada Haji. Beres. Siap semua sekali, dia beri 50 riyal untuk 7 orang. Kata pada bapak sungguh dia ni. 50 riyal ni dia berasa besar. Sedangkan orang tu tunggu daripada petang lagi sampai jam 4 pagi. Ya Allah Rabbi. Kita pun apabila sahabat kita kata 50 riyal dia beri, kita pun tolong beri duit kita sendiri untuk cover balik siang aku pada kaki tangan aku. Dan aku nak minta ni takut dia jadi isu. Orang macam ni lah. Hak selalu sebar berita-berita bohong ni. Tuh. Benda kecil je apabila sebar. Macam kita kata macam viral di Putrajaya. Benda kecil je. Ingat baik-baik. Yang tu saya tak nak ulas. Cuma saya nak beritahu, andai katalah penyebar itu tak betul dengan situasi yang sebenar, mu nak tabat payah dah. Sebab berita tu sampai kepada semua orang. Sebab itu saluran bila kita nak tegur, kita jangan tegur dalam media massa. Benda ni tidak memberi keuntungan. Ya, kadang-kadang kita rasa seronoklah kita ni kan. Sampai pingkat mana YAP pun tidak ada double standard. Ya betul. Saya setuju. Kadang-kadang kita orang masjid ni sakit kepala kerana orang besar.
Orang besar dia mari lambat. Macam-macam alasan dia. Kerja banyak lah. Sepatutnya hari Jumaat tak payah kerja banyak lah. Mari awal. Rakyat jelata boleh datang awal. Kenapa datang lewat? Ini nak ceritanya. Kita telah menuju kepada satu era. Era kita merasakan apabila kita ada pangkat, maka aku perlu dihormati. Sebenarnya dalam Islam tak wujud benda tu. Kalau kita tengok secara Islam, Sayyidina Umar dia sendiri pikul gandum pergi hantar kepada mana-mana golongan miskin. Rakyat jelata dia. Sehingga seorang sahabat ni, apabila dia tengok, satu malam dia tengok terlibat seorang lelaki masuk di sebuah rumah seorang perempuan. Jadi sahabat ni, otak dia macam otak orang penyebar tadi. Boleh jadilah. Kita wallahualam, tapi mungkin penyebar tu orang bagus. Tapi kalau bagus pun bagi saya memang tak bagus lah. Sebab apa? Sebab tersebar luah dah. Jadi kalau dia nak menyebarkan, dia sebar dalam masjid tu. Dia cari laman web masjid, dia sebar dalam tu. Jangan sebar dalam media masa. Netizen kita ramai yang bingung. Netizen kita ni benar-benar lagu tu dia nak. Sebab apa? Sebab kalau bahasa kita, muka nak masuk ngakak ke ramai. Ramai sangat. Kalau kita mikir nak masuk syurga Adnan, sanggup ke tidak kita buat begitu? Kita akan mikir 10 kali. Sebab apa? Kita fikir kepada implikasi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apa cerita dia? Okey. Yang pertama tadi, maknanya beriman dengan perkara. Selama saya duduk di kubur, saya tak pernah dengar orang jerit. Kan kadang-kadang tengah malam kita duduk juga. Kita duduk juga, kadang-kadang saya duduk tepi batan nisan. Waktu pokok-pokok bunga yang rindang. Duduk, nak dengar lah. Mana kok ada benda-benda yang menakutkan kita. Tak ada. Lepas tu saya pun mikir, hodoh tu apa orang dulu bila sebut kubur takut. Tahu kan? Zaman sekarang jadi tak takut. Rupanya gambaran kubur. Zaman dulu bila sebut kubur, memanglah takut sangat. Zaman sekarang kubur ni comel. Comel kubur menyebabkan jadi kita nak pergi selalu ke kubur. Ya Allahu Rabbi, maknanya kita kena percaya dengan perkara gaib. Mana azab kubur kita kena percaya. Kegembiraan dalam kubur kita kena percaya. Perhimpunan di padang mahsyar kita kena percaya. Adanya syurga kita kena percaya. Adanya neraka kita kena percaya. Ini perkara-perkara gaib. Baik siapa dia yang percaya perkara mana itu. Orang yang bertakwa aja. Orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala. Mati sekali seorang. Tak dia cekap. Mati sekali seorang dah boh. Tapi bila mati mu kena ingat. Duduk dalam kubur. Nak boleh ke keluargamu tu berdoa untukmu. Mu tengoklah sekarang keluargamu. Ramai ke tidak di kalangan mereka yang rajin. Mu tengok. Jadi sebab itulah saya duk perhati. Orang-orang yang mati sebelum mati dia banyak berkawan dengan kita. Dia untung sebenarnya. Sebab apa? Dia duduk kubur. Kita duduk di sini selalu duduk doa. Pengurusi duduk baca Quran sampai ke dia. Ada nak baca doa sampai ke dia. Awak-awak semua baca doa. Baca apa saja kebaikan sampai kepada dia. Kenapa? Hubungan. Anak-anak dia nak tunggu kebajikan daripada anak dia. Jauh panggang dari api. Sebab apa? Sebab dia nak baca apa dia? Dia nak baca apa dia? Dia nak baca apa dia? Jadi sebab itulah kita diajar oleh agama. Hendaklah kita menjalinkan hubungan baik dengan orang ni selama mungkin. Orang yang baik ni. Orang-orang baik ni selama mungkin. Oh, dengan orang tak baik tu kurang. Sebab apa? Sebab orang tak baik ni dia tidak banyak memberi keuntungan kepada kita. Paling tidak pun Allah Ta'ala tanya besok dia. Katakanlah orang Islam ni kena masuk ngaku. Dosa dia terlalu banyak sangat. Tapi atas kapasiti dia orang Islam nak kena masuk dalam syurga juga. Tengok hitungan Allah Ta'ala orang ni kena duduk dalam neraka katakanlah 700 tahun. Allah lamanya. 700 tahun lamanya. Allah Ta'ala ni maha pengasih. Allah Ta'ala perintah kepada mereka. Mereka. Tolongmu cari. Mana tempat-tempat yang memperolehi pahala dia. Supaya kalau ada pahala, kita nak tolak daripada 700 tahun ni menjadi kurang-kurang kepada 100 tahun ke ataupun seboleh-bolehnya. Sehari saja dia masuk neraka. Mereka cari-cari, mereka kata tak jumpa Tuhan.
Orang ni waktu dalam dunia dulu, dia tak pernah datang surau. Dalam dunia dulu, tak pernah pun hantar makanan kepada orang. Jumpa orang surau pun tak tahu. Nak paling muka ke lain. Mu cari lagi, Tuhan kata cari lagi. Mereka pun cari. Akhir sekali jumpa mereka kata ada satu hari. Satu hari dia jumpa dengan pengusi pancik mutu. Jadi apabila dia jumpa dengan pengusi pancik mutu waktu tu hujan. Dia terlepas dah daripada pengusi, dia patah balik pergi tolong. Okey. Dengan kebaikan yang dilakukan oleh dia, muturung lama dia duduk dalam neraka tadi 700 tahun kepada 200 tahun. Tengok. Sedangkan pertolongan dia bukan besar pun. Kecil je kan. Tapi nak ceritanya balasan Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala naknya apa dia? Nak kebaikan. Biar ada kebaikan daripada kita. Balasan banyak mana terpulang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang menentukan banyak mana balasan dia. Jadi kalau kita tengok Allah, tolong selesaikan masalah pancik mutu. Siapa peringkat 700 tahun turun kepada 200 tahun. Besar sangat pahala. Ikut Tuhan lah sebab dia Tuhan. Yang memsungguh pasal apa? Dengan macam kita nak ajar Tuhan pula. Sebab itulah kalau kita tengok ni kan. Kita tengok pengusi. Orang ni sepanjang hidup dalam dunia banyak kejahatan dia lakukan. Banyak. Allahu Rabbi. Kalau diukurkan dengan logiknya, tak ada jalan nak masuk syurga ni. Tak ada jalan. Molek-molek. Dekat nak mati Tuhan mati dia dalam bulan Ramadan. Sudahlah dalam bulan Ramadan. 17 Ramadan pula dah. Ya Allah Rabbi. Sudahlah 17 Ramadan. Hari Jumaat pula dah. Kita pun naik pening mikir. Orang ni dosa dia banyak kalau kiranya. Maksiat dia Allahu Akbar. Banyak sangat. Tapi kenapa saat kematian Allah Ta'ala mati dia dalam kemuliaan? Allah Ta'ala nak kita mikir. Kita orang hidup ni supaya kita jangan cepat menghukum orang dengan kiraan kita. Ini dia ni adalah hamba Allah Ta'ala yang layak memberi balasan baik ataupun buruk Allah Ta'ala. Mu manusia mu buat baik je. Mu buat baik. Hindari diri kamu daripada buat jahat. Cukup bagimu. Jadi kita pun cuba siasat apa kerja dia. Ya Allah Rabbi, rupanya kesedaran dan keinsafan dia. Saat dia nak mati itu berubah 150 darjah Celsius. Berubah. Dia pun bangkit semayang qadha. Walaupun baru 2 hari baru sempat qadha. Mati dah. Tetapi kebaikan lain dia lakukan. Barangkali ada satu kebaikan yang dia buat, tetapi pahala dia terlalu besar yang kita tak tahu kebaikan ini. Inilah di antara sebab Allah Ta'ala menjadikan kematian dia dengan penuh kemuliaan. Baik, yang kedua, ciri orang yang bertakwa wa yuqimunas solah. Dia mengerjakan solat. Solat 5 waktu tak payah dipertikaikan. Memang dia tidak sekali-kali tinggal. Tidak ada masa-masa yang ditinggalkan oleh dia mengerjakan solat 5 waktu. Kalau ada tertinggal pun terbabas. Tidur, lewat bangun. Itu pun cepat-cepat dia bangun. Solat qadha. Bukan setakat 5 waktu sahaja. Bahkan solat qabliyah, ba'diyah. Tak pernah miss. Kemudian solat-solat sunat yang lain tidak pernah diabaikan oleh dia. Ini ciri orang yang bertakwa. Baik, yang ketiganya kata Allah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada mereka, mereka sanggup memberlanja. Mereka sanggup memberi nafkah. Mereka sanggup memberi sumbangan. Baik, termasuklah mimma razaqnahum yunfikuni, mana kita beri nafkah kepada anak bini kita. Apabila Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, anak bini kita dulu mula-mula. Bini kita nak makan gapo pagi ni. Anak kita nak makan apa dia pagi ni. Kita pun mikir untuk jamu makan dia orang. Waktu yang sama kita kena ingat, bini kita ni bakal semayang ke tak? Anak kita bakal semayang ke tak? Kalau bukan bakal semayang, katakanlah hari ni kita beri nasi dia sebuku.
esok kita kena beri separuh buku. Kita pun terangkan kepada dia, yang hari ini terpaksa abang separuhkan pemberian nasi ni, bukan kerana abang tak suka kepada ayang. Abang nak supaya ayang lakukan perbuatan yang sama dilakukan oleh abang. Kalau abang boleh solat di masjid, kenapa ayang tak boleh solat bersama dengan anak-anak kita di rumah? Sebab abang ni tujuan nak masuk syurga bersama-sama. Abang tak rela isteri abang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke neraka. Oh, warung nampak deh. Bini kita kata warung belum kita dia. Masya Allah Rabbi. Kita pun bila dia kata gitu, kita bukan warung. Abang menyesal dah, yang sudah tu sudahlah. Ada kata abang nak buat benda baik, abang seorang sudahlah. Yang kalau yang cakap lagu ni tidak teragak-agak untuk abang mencari ayat yang baru tahu. Bila keluar ugutan tu ya kan berubah lalu orang puas sebut kata poligami abejak agak tangan dua-dua. Tu. Ugu lah ugu. Tapi kalau dia cabar kita kahwin sungguh. Sekarang kau orang perempuan muda. Muda orang puas. Kau awak berasa payah orang puas ni. Awak beritahu saya, dana apa ada saya. Balu pun ada. Anak dara pun ada. Sekarang dia menunggu kita orang-orang surah ni. Dia kata kita nak tumpan orang baik ni. Orang surah lah baik ni. Dia kata nak tumpan. Ada nama menakut baik. Kan? Dia bawa kamera pergi kata iti. Menakut dia. Itu contoh. Baik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ciri orang yang beriman yang keempat. Dan orang yang beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turun kepada Nabi. Apa dia? Quran. Mana semua isi kandungan Quran dia kena iman. Dia kena percaya. Walaupun Allah payahnya nak percaya, payahnya nak terima. Kenapa? Sebab kebanyakan isi kandungan Quran dia bercanggah dengan amalan kita sekarang. Oleh kerana apa yang kita lakukan dulu, banyak kita mengikut apa yang dilakukan oleh mak ayah kita. Mak ayah kita ni dia buat ikut budaya yang dilakukan oleh datuk nenek kita zaman dulu. Dia bukan rujuk Quran pun. Bila mari Quran kata benda lain, sudah. Nak ubah payah lah. Payah kata payah pun kena ubah. Sebab Al-Quran ini merupakan perlembagaan. Dia merupakan, kalau kita panggil bahasa kita, ketah kerja. Yang kalau kita follow saja ketah kerja ni, kita boleh selamat. Adapun apa yang dilakukan oleh datuk nenek moyang kita dulu, itu adalah rekaan. Itu merupakan pecaman dia. Mengikut sangkaan dia begitu, maka dia buatlah. Nak buat macam mana dulu Quran? Dia tidak sehebat sekarang kan. Orang yang berilmu pun tidak seramai sekarang. Sekarang orang mengatakan zaman penyebaran ilmu. Mana manusia mempunyai ilmu ramai, menyebabkan kita terdedah dengan ilmu agama ini terlalu meluas. Maka kita kena percaya dengan ilmu Quran. Baik, yang kelima, wa ma unzila min qablika. Dan dia kena percaya juga dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang dahulu. Kitab mana Taurat, kitab mana Injil, kitab mana Zabur. Walaupun kitab itu diturunkan kepada nabi yang dahulu, kita kena imani bahawa nabi dulu juga ada kitab seperti mana nabi kita Muhammad. Dan yang terakhirnya, wa bil akhirati hum yuqinun. Ini yang terakhir. Terakhir ciri orang yang beriman, Allah Ta'ala kata, dan mereka itu aman-aman meyakini tentang adanya hari akhirat. Yang ini memang payah. Yang inilah yang menyebabkan hari ini kita tak semayang subuh bangun, buang tahi mata pergi jogging dah. Yang ni. Kalau dia ingat kepada negeri akhirat, dia semayang dulu. Kalau dia ingat kepada negeri akhirat, dia utamakan dulu kepentingan agama. Kepentingan diri dia, dia tak di belakang. Sebab itu pengusi, ada seorang sahabat kita, tubuh dia memang comel, adenan comel dia, selalu jogging dia. Jogging satu hari dia jogging di taman, satu taman kawasan Cina. Tengah-tengah jogging keboh jatuh, mati. Jatuh tu mati lalu, bahan jatuh. Lepas tu member lain suka. Dia kata, wano dia ni tengok kau tubuh sehat. Jogging pagi petang. Akhir sekali mati. Dia nak jawab gapo? Dia nak jawab gapo depan Tuhan? Masjid dia tak pergi. Sembahyang jemaah dia tak pernah pergi. Sembahyang jemaah ialah kalau kita kata alasan
oleh kerana PKP ni tak boleh datang amal, okey, tak apalah. Tetapi kalau kita tak pergi, perasaan kita nak pergi tu tak ada, kita berdosa awak. Biar orang yang tak boleh datang tu, ya Allah, aku nak datang sangat solat jemaah, tetapi oleh kerana jumlahnya terhad, maka muredalah apa yang aku lakukan. Itu baru ya. Ni tak rasa apa-apa, bahkan rasa seronok pula semaya di rumah, tak kena turun rumah dia kan. Itu balik awal lah dia. Mati. Sama juga dengan cerita saya sebut di Seri Sekambuk kan. Seorang pocik tua tu dia jual ubat ke saya, kemah dia. Dia kata, Ustaz makan ubat ni sihat semua Ustaz. Lepas tu omong kita pun dia jadi panjang. Oh, dalam banyak-banyak kata-kata dia tu omong jadi panjang. Kenapa? Ialah bahasa orang nego ubat ni, dia kena ada bahasa-bahasa yang kalau orang dengar, orang tak nak beli ubat tu jadi beli ubat dia. Saya pun malu ke dia kan. Ambil juga ubat harga RM125. Sekotok ada 60 pil, 60 biji. Tahu-tahu mati dah. Hak jual ubat tu mati. Saya pergi nak beli ubat yang kedua, tanya mana pocik selalu jual ubat di sini. Mati dah Ustaz. Mereka dah mati sakit. Oh, sakit juga dia. Jual ubat pun. Dia kata tak kira siapa-siapa. Comornya kita nak ceritanya, apa ada dengan perkataan untuk kempen orang tu. Siapa pikir panjang omong kalau makan ubat dia. Kita pun belilah sebab nak panjang omong dia kan. Akhir sekali dia dulu mati. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia. Akhirnya Allah Ta'ala kata, ulaika ala hudam min rabbihim. Tuh, mereka itu. Mereka mana? Mereka yang beriman dengan perkara gaib. Mereka mana? Mereka yang mengerjakan solat 5 waktu. Mereka mana? Mereka yang sanggup memberi nafkah sebahagian kecil daripada rezeki yang Allah Ta'ala beri. Mereka mana lagi? Mereka yang beriman dengan isi kandungan Quran. Mereka mana lagi? Mereka yang beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang dulu. Mereka mana lagi? Mereka yang meyakini hari akhirat ada. Mereka inilah orang yang memperolehi petunjuk Tuhan dia. Maknanya apa pada pagi ini tuan-tuan sekalian? Kalau kita jadi payahnya nak dapat petunjuk, kita kena checklist. Mana 2-3 benda yang kita sebut tu, kita buat dengan sempurna ke ataupun lebih kurang. Kalau buat dengan sempurna, berartinya insya-Allah petunjuk Allah Ta'ala akan datang kepada kita pada bila-bila masa sahaja. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan dalam kuliah subuh kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat ahli jemaah surah Al-Mizan, sama ada yang berada dalam surau ataupun yang berada di luar ataupun berada di rumah, dan juga murid-murid saya yang berada dalam talian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi keberkatan dan kemuliaan kepada kita, dan sama-samalah kita doa supaya Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.